Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Paling hangat di Sabah sekarang ada dua. Pertama ialah tentang penahanan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan telah pun dilepaskan selepas disiasat selama lebih daripada 2 jam. Kemudian dipanggil lagi dan telah pun dilepaskan. Ketua Polis Negara telah menyatakan bahawa antara sebab mengapa Akmal Saleh ditahan untuk disiasat kerana PDRM telah mendapat 2 laporan polis berkaitan dengan ucapan Dr. Akmal dalam satu ucapan baru-baru ini. Namun, yang juga menggemparkan seluruh rakyat di Sabah ialah tentang pilihan raya negeri Sabah yang kini dianggap semakin tiba. Pembangkang khususnya di Sabah iaitu UMNO dan Warisan kini sibuk mencari rakan sahabat, rakan kerjasama untuk pilihan raya akan datang. Mereka menganggap pilihan raya akan dilangsungkan tidak lama lagi. Namun, akhirnya Ketua Menteri Sabah Haji Jinor tampil memberitahu tarikh sebenar pilihan raya yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Sabah. Jadi oleh sebab itu ikuti terus ulasan kali ini kerana anda akan ketahui bila tarikh pilihan raya yang akan dibuat di Sabah PRN, pilihan raya negeri Sabah, yang juga akan menentukan siapa rakan sahabat bekerja sama dalam pilihan raya kali ini. Adakah Parti Barisan Nasional UMNO akan mampu menguasai Sabah sekali lagi, dan adakah Barisan Nasional akan bekerja sama dengan Warisan di Sabah? Atau apa pula perancangan parti-parti Pakatan Harapan seperti DAP, PKR dan APKO? Adakah mereka akan masih bekerja sama dengan GRS atau sebaliknya bekerja sama pula dengan Barisan Nasional? Baik. Ini keputusan Haji Ji. Beliau kata pilihan raya negeri Sabah masih jauh. Haji Ji beritahu pembangkang. Makna kata pilihan raya negeri Sabah belum akan dibuat. Tidak akan dibuat dalam masa terdekat ini kerana Ketua Menteri Sabah telah pun berkata ia masih jauh. Ikuti terus ulasan kali ini, tapi jangan lupa bantu tekan butang subscribe untuk mengembangkan channel ini. Pilihan raya negeri Sabah, PRN Sabah, masih jauh lagi, kata Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor kepada pembangkang. Menurut Haji Ji, beliau sedar pembangkang sudah mula mengatur strategi menghadapi PRN berdasarkan serangan demi serangan yang ditujukan kepadanya dan kerajaan. Pembangkang sekarang berhabis aktif. Mereka ingat besok PRN, tapi lama lagi, hampir 2 tahun lagi, kata beliau. Maknanya, Haji Jinor tidak akan membuat pilihan raya tahun ini. Dengan kata-kata pengesahan daripada Haji Jinor bahawa hampir 2 tahun lagi barulah PRN akan dibuat, maka kita sudah boleh teka bilakah tarikh pilihan raya menurut Haji Jinor dalam kenyataan terkini ini. 2 tahun lagi, hampir 2 tahun lagi. Jadi dengan itu Datuk Seri Haji Jinor dengan ini memberi satu isyarat supaya pembangkang berhati-hati kerana masih lama lagi. Walau bagaimanapun netizen turut memberikan peringatan kepada GRS kerajaan di Sabah supaya juga turut sama aktif untuk melawan keaktifan terkini pembangkang. Sebab itulah sekarang kita lihat pembangkang tidak peduli, puasa hentam saja menyerang kerajaan, kata Haji Jinor. Katanya yang juga adun sulaman selepas majlis berbuka puasa di sini malam tadi. Wow, jadi Haji Ji kata pembangkang sekarang tidak peduli puasakah tak puasakah, hantam saja kerajaan sekarang kerana menganggap mereka ingat pilihan raya akan dibuat masa terdekat ni. Tapi kata Haji Ji, lama lagi, hampir 2 tahun lagi. Baru-baru ini, Parti Pembangkang telah mengangkat isu berkaitan dengan kemiskinan tegar dan infrastruktur.
Haji Ji dan beberapa menteri Kabinet Sabah telah menyatakan beberapa kali bahawa kerajaan semasa akan terus berfungsi hingga tamat tempohnya pada Oktober tahun depan. Pada masa ini, Haji Ji berkata pembangkang telah menggunakan isu Tuaran sebagai antara daerah paling miskin di Sabah. Tetapi saya ingin menjelaskan bahawa ini adalah berdasarkan rekod dari 3 tahun yang lalu. Saya telah dimaklumkan bahawa pada masa itu terdapat lebih 1,000 ketua isi rumah miskin Tegar di Tuaran. Namun, maklumat terkini menunjukkan bahawa bilangan ketua isi rumah miskin Tegar telah berkurang kepada 600 di Tuaran, kata Haji Ji Nur lagi. Ditanya tentang statistik miskin Tegar, 8 daerah termiskin di Sabah, Haji Ji Nur menyatakan bahawa statistik tersebut adalah statistik 3 tahun lalu. Dan yang terkini, kata Haji Ji, ada perubahan yang baik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terus saja kepada laporan. Ucapan terbaik Perdana Menteri ke-10 iaitu Anwar Ibrahim balik kampung mengejutkan Perikatan Nasional. Secara tidak langsungnya kantoikan pula Perikatan Nasional. Dari harga ayam hingga cash talking dibalun habis oleh Anwar. Perdana Menteri dalam lawatan kerja seharinya di Pulau Pinang menyampaikan ucapan terbaik semasa majlis berbuka puasa Madani di Pusat Islam Universiti Teknologi MARA UiTM Permatang Pau. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengupas beberapa isu panas yang sengaja dimainkan dalam naratif pembangkang dari harga ayam hingga case talking tertera kalimah Allah. Saudara, berikut merupakan sedutan hujah dan ucapan Perdana Menteri ke-10. Sila share, bantu sebarkan ucapan Anwar Ibrahim ini. Saya bacakan teksnya untuk anda semua. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia, iaitu pembangkang, kata, sekarang ini harga barang semua mahal. Guna politik cakaplah yang benar, kata Anwar Ibrahim. Minyak masak kamu dulu harga RM40 hingga RM50. Telur kadang-kadang tidak ada. Ayam pula melambung naik tinggi. Sekarang alhamdulillah, saya pergi pasar, harga ayam tak naik. Kerana apa? Kata Anwar Ibrahim. Kerana ketegasan kita. Kita kawal harga, kata beliau lagi. Kita tak akan tunduk kepada kartel. Ini pembangkang bercakap berdegar-degar soal Islam, Melayu. Tapi kalau takut kepada kartel, kamu biar rasuah bermaharajalela, kata Anwar Ibrahim. Kamu guna projek-projek Bumi Putra. Kamu sakau bagi pada bukan Bumi Putra. Saya tiada masalah bagi pada bukan Bumi Putra. Buat apa umum itu syarikat Bumi Putra, tapi bagi pada bukan Bumi Putra. Penipuan ini tidak boleh diteruskan, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, antara intipati ucapan beliau ini memang amat pedih, pedas dan menghiris. Menghiris kepada pembangkang. Ini kerana dalam ucapan pun Anwar Ibrahim sempat membalun habis semua isu berkaitan daripada harga ayam sehinggalah case talking. Dengan kata Anwar Ibrahim, beliau kata naratif pembangkang sengaja dimainkan dari harga ayam ke case talking tertera kalimah Allah. Anwar Ibrahim mengulangi, beliau kata pembangkang sekarang ini kata pembangkang harga sekarang ini semuanya mahal. Guna politik cakaplah yang benar, kata Anwar. Dia mengingatkan kita semua bahawa minyak waktu pentadbiran pembangkang dahulu
harganya mencecah antara RM40 hingga RM50. Dan kadang-kadang harga ayam, telur pula tiada. Harga ayam pula melambung naik. Sekarang kata Anwar Ibrahim, saya pergi pasar, harga ayam tak naik. Kerana apa? Ketegasan kita, kata beliau. Kita kawal harga, kata Anwar Ibrahim. Yang menariknya ialah apabila Anwar Ibrahim menyentuh tentang kita tak tunduk pada kartel. Ini pembangkang bercakap berdegar-degar soal Islam. Melayu tapi takut kepada kartel, kata Anwar Ibrahim. Kamu biar rasuah bermaharajalela, kata Anwar Ibrahim menambah di dalam ucapan beliau. Kamu guna projek-projek Bumi Putra. Kamu sakau bagi pada bukan Bumi Putra. Menariknya, Anwar Ibrahim kata, saya tiada masalah bagi pada bukan Bumi Putra. Tapi, kata Anwar Ibrahim, buat apa umum itu syarikat Bumi Putra? Tapi, bagi pada bukan Bumi Putra. Penipuan ini tidak boleh diteruskan, kata beliau lagi. Dipetik daripada Harapan Daily. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Itulah dia inti pati ucapan sedutan hujah Perdana Menteri Anwar Ibrahim sempena ucapan balik kampung beliau semasa majlis berbuka puasa Madani di Pusat Islam Universiti Teknologi Mara UiTM Permatang, Pau, Pulau Pinang. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu sudah kunjung tiba. Kita sebenarnya menunggu apa komen daripada Perdana Menteri kita, yaitu Anwar Ibrahim, berkait isu yang sangat panas sekarang, yaitu penahanan Akmal Saleh di Kota Kinabalu. Kemarin, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan bahawa penahanan Akmal Saleh di Kota Kinabalu bukanlah tangkapan. Tetapi Anwar Ibrahim sahkan bahawa ia hanyalah penahanan untuk merakam keterangan dari Akmal Saleh. Anwar Ibrahim juga menyatakan bahawa Akmal Saleh telah pun dibebaskan. Tapi hari ini, sekali lagi, Anwar Ibrahim tampil memberikan komen dan juga keputusan berkaitan dengan isu panas ini. Beliau kata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim kata, tidak peduli siapa, jangan diugut jika menyentuh 3R. Ini amaran keras daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mencabar perlembagaan persekutuan tanpa mengira kedudukan dan parti. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan juga tidak akan bertolak ansur terhadap tindakan yang menyentuh isu 3R, yaitu agama, kaum, raja dalam mempertahankan institusi negara. Kata beliau, saya telah tegaskan dan saya perlu tekankan, kita tidak akan bertolak ansur. Tidak peduli siapa, kedudukan dia, parti mana, jangan diugut sekiranya diambil tindakan, apalagi jika menyentuh 3R, kata Anwar Ibrahim. Ini termasuk menyentuh raja-raja terutamanya. Institusi negara tonggaknya mesti dipertahankan, termasuk prinsip perlembagaan hak Islam dan bukan Islam. Semua itu tertera dalam perlembagaan, kata Anwar. Kalau cabar, itu kita akan ambil tindakan tegas. Kalau disiasat, ditangkap, didakwa dan dihukum, jangan pertikai, katanya kepada pemberita di Kompleks Tun Abdul Razak Komtar di Georgetown hari ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai penahanan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh di Ibu Pejabat Daerah Kota Kinabalu pagi tadi. Saudara-saudara sekalian, dengan keputusan daripada Anwar Ibrahim
dan juga komen paling ditunggu-tunggu ini, maka kita harapkan ianya dapat meredakan keadaan, melegakan ramai rakyat. Kerana perkara ini sebenarnya harus dihentikan segera. Kita sudah mendapat nasihat daripada titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong supaya semua pihak berhenti memainkan isu ini. Dan Baginda juga telah pun menasihati supaya jangan ada pihak mengambil kesempatan apalagi menghasut berkait isu ini. Jadi sudah semestinya dengan titah Baginda itu, maka ianya patut diambil perhatian tegas oleh semua pihak, tidak kiralah dari parti mana sekalipun. Tapi ialah kita harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, Menteri di Sarawak pula tegur Akmal Saleh. Menteri di Sarawak iaitu Karim akhirnya tegur Akmal Saleh berkait dengan tindakan beliau terus mempertahankan boikot. Kata Karim, kamu cuma cipta lebih banyak masalah. Itu teguran daripada Karim, iaitu Menteri di Sarawak. Seorang Menteri Sarawak hari ini menggesa polis mengambil tindakan ke atas Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang dianggap terus menghasut orang ramai dan meningkatkan ketegangan kaum serta agama. Menurut Abdul Karim Rahman Hamzah, beliau berkata kerajaan negeri mengakui pihak berkuasa termasuk Kementerian Dalam Negeri sudah berusaha meredakan suasana. Bagaimanapun, kata Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak itu, tindakan susulan pula dilihat agak perlahan. Saya tahu di peringkat nasional Kementerian Dalam Negeri cuba menyelesaikan masalah ini dan tidak mahu ia terus meningkat. Bagaimanapun, saya hairan dengan kelewatan siasatan serta tindakan yang diambil, katanya, yang dipetik Borneo Post hari ini. Isu penjualan beberapa pasang stoking yang tertera kalimah Allah di 2 kedai serbaneka Kekemat di Petaling Jaya baru-baru ini menyaksikan Ketua Pemuda UMNO Malaysia Akmal Saleh menjadi watak utama yang mengajak orang ramai memboikot syarikat berkenan. Langkah itu diambilnya di sebalik permohonan maaf syarikat berkenan, selain titah yang di Pertuan Agong agar isu berkenan diredakan. Gesaan dan kempen boikot tersebut juga menyaksikan sekurang-kurangnya 3 serangan bom petrol dilakukan di 3 premis berasingan Kekemat, masing-masing di Perak, Pahang dan Sarawak. Menurut Abdul Karim, sebarang tindakan memprovokasi isu kaum dan agama mesti dielakkan di negara ini. Sesiapa yang dilihat menggalakkan, cuba mencipta gerakan boikot dan hal-hal seumpama itu, kamu hanya mencipta lebih banyak masalah kepada negara ini, kata beliau. Sama ada kamu dari UMNO atau mana-mana parti, jangan peduli. Lihat kepentingan negara secara keseluruhan, kata Karim lagi. Kamu boleh saja menjadi Ketua Pemuda UMNO, tapi kamu tak boleh menghasut begini. Mengajak orang ramai memboikot itu, memboikot ini, kata Karim. Tidak bagus untuk kamu memainkan sentimen perkauman, katanya lagi. Abdul Karim juga melahirkan rasa hairan dengan siasatan perlahan terhadap serangan yang dilakukan ke atas Kekemat, walaupun sudah lebih seminggu sejak kejadian pertama berlaku di Bidor, Perak. Dia juga mengakui tidak menjangkakan kejadian seumpama itu boleh merebak ke Sarawak yang biasanya aman dan dianggap petanda sesetengah pihak yang cenderung untuk menggunakan keganasan. Namun begitu, kita tidak boleh memandang remeh terhadap perkara seperti ini. Tidak akan berlaku kerana di luar sana mungkin ada seseorang yang lebih gila daripada orang lain.
Mereka hanya mahu membuktikan sesuatu seperti ini mungkin untuk mendapatkan publicity, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, netizen turut memberikan kenyataan supaya hal ini dapat diselesaikan dengan segera dan PDRM juga dapat membuat siasatan segera siapa yang menjadi dalang kepada tindakan mengebom bom petrol di 3 cawangan kekemat di Perak, Pahang, dan Sarawak. Kata netizen, mereka berharap supaya tindakan segera, siasatan segera dapat dibuat. Saudara-saudara sekalian, UMNO jika nak jadi rakan kongsi Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan Madani ini, kata netizen, haruslah mengekang apa yang dibuat oleh Akmal ini. Jangan disebabkan Akmal seorang PH tak lagi dipercayai. Masa depan negara jika jatuh di tangan pemimpin yang salah akan bertukar menjadi negara yang tidak elok, kata mereka lagi. Bertindaklah tegas, mereka meminta supaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim bertindak tegas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.